Hai semua. Semua baik tak? Dah makan? Wow, macam semangat je. Nama saya Cik Jin Wei dari Sekolah Menengah Kawasan Dato' Bendara. You all boleh panggil saya Cik lah. Okay, hari ni saya akan membincangkan dengan tajuk bab 1, fungsi kuadratik di bawah matematik tingkatan 4. Kan? Okay? Semua okay? Boleh? Ayo, macam lemah je. Okay, tak apalah. Kita jalankan satu aktiviti dulu. Okay? Untuk meningkatkan semua punya semangat. Okay, semua dah sedia? Dah ambil tempat? Okay, duduk je tak payah gerak apa-apa. Okay, ambil ruang sikit. Boleh? Jadi, sekarang ni sedia? Okay, let us start. Oi. Okay. Ambil nafas sikit. Gerak sikit. Okay. Go. Gerak. Let's go. Tap. Good. Cepat sikit. Alright, we're gonna keep the hands the same. We're gonna change the feet. Okay, go. Bend down. Down, shine. Good. Ikut. Once again, we're going to change that leg motion to open and close. Good. Nice and soft. Last sekali. Buat. Semangat sikit. Okay. Dah. Lambat niat. Sampai 4 minit Okay, dah. Semua dah semangat kan? Dah aktif kan? Okay, cikgu saya dah penat. YT saya dah penat. Siap. Okay. Okay, sekarang ni. Okay, sebelum kita masuk tajuk ini. Kelas ada apa tak nak tanya saya? Silakan. Okay, ni tanya sampai point saya. Okay, kalau fungsi kuadratik. Stop. Okay, kalau fungsi kuadratik. Okay, fungsi kuadratik ia merupakan sejenis fungsi di mana sebutan berboleh ubah yang mempunyai kuasa tertinggi, iaitu 2. Macam panjang je lah. Jadi kita ambil perkara yang penting, iaitu dia ada satu persamaan mempunyai pemboleh ubah yang mempunyai kuasa tertinggi, iaitu 2. So dalam sini, jadi X kuasa 2 tu merupakan kuasa tertinggi dalam satu pemboleh ubah. Faham tak? Okay, jadi ni adalah maksud bagi persamaan fungsi kuadratik. Okay, sebelum kita masuk dengan soalan percubaan SPM tahun ni, saya akan memperkenalkan sikit konsep lah tentang bab ini. Okay, so tengok sini. Bentuk suatu ungkapan kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay, saya tulis kat papan ni. Dia merupakan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So, apakah A tu? Apakah B tu? Apakah C tu? ABC ni, nilai ni kita semua dapat diperoleh daripada satu fungsi kuadratik. Okey, tengok contoh dekat sini. Fx sama dengan 4x tolak 4x tambah
1 kan. Jadi dari situ kita boleh banding dengan formula kita untuk dapatkan nilai A, B dan C. Betul. Jadi siapa boleh jawab? Siapa nak sanggup jawab? Jadi bagikan apakah nilai A, B dengan C untuk ni. Ya. Ya. Nilai C adalah 1. Tepuk sikit. Betul semua. Pandai akak. Dah belajar ke? Okey. Ni betul lah. Boleh. Mengapa nilai yang bersebelahan dengan X2 mesti Okey. Ni question ni dia sangat famous juga. Ada banyak murid akan tanya kenapa A ni mesti kat depan macam S kuasa 2 kan mesti dekat depan formula tu. Lepas tu baru tulis X baru tulis C. Sebab kita kena ikut persamaan tersebut dengan bentuk arm ini. Baru mudah kita untuk dapatkan nilai A, B dan C. Okey, cuba tengok soalan macam ni. Fx sama dengan 4x tambah 6x kuasa 2 tambah 2. Kan? Macam ni kan tiba-tiba kita akan macam tak berhati-hati lah. Tak sengaja. Kita tengok ni, 4 ni sebagai A. Sebagai 4. Rupa-rupanya A ni adalah 6. So ni kena catat sikit lah sebab sangat penting. Okay, kena susun nombor kita ikut bentuk arm. Okay. Sekejap, next. Okay, ni sikit soalan lah. Saya nak pilih 4 orang. 4 orang je lah. Okay, seorang je untuk jawabkan semua soalan ni. Siapa nak sanggup jawab? Okay, silakan. Jadi, bagi saya, nilai A, B dan C. Yang pertama, nilai A dia 1. Ya. Nilai B dia 2. Ya. Nilai C dia -3. Betul. Terus? Yang kedua pula, nilai A dia 3. Nilai B dia -3. Betul. Nilai C dia 1. Ya. Yang ketiga pula, nilai A dia -2. Betul. Nilai B dia 1. Nilai C dia 4. Ya. Yang keempat, nilai A dia -2. Nilai B dia 0. Ya. Nilai C dia 18. Oh, betul. Okey. Jadi semua dah faham lah kan? A ni, N ni. Lepas tu A sama dengan ni. Okey, A sama dengan kosong. Disebab kenapa B tu kosong? Ya, sebab dalam bentuk ni dia tak ada nilai bagi B. Dia hanya A dengan C sahaja. Jadi B tu tak adalah. Maknanya kita letak sifar. Apa tu? Kosong. Okay, next. Ni masih konsep juga Okay, dari situ ni cara untuk membantu kita mengenali bentuk graf suatu fungsi kuadratik. So, macam mana kita tahu bentuk dia sama ada macam ni, ada macam ni? Okey, kita wujud kepada nilai A dia. Kalau A dia lebih besar daripada kosong, maknanya bentuk graf tu akan wujud sebagai U. Ataupun kita panggil dia senyuman lah. Senyuman. Lepas tu A, kalau lebih kecil daripada kosong, maksudnya dia akan wujud sebagai N. Ataupun sedih. Sebabkan macam emoji. Sedih. Okey, ni konsep juga. Lepas tu, ada lagi satu benda yang kena pasti dalam graf ini. Apa tu? Sekejap, saya tukar. Okey, iaitu titik maksimum atau titik minimum. Apakah titik maksimum dengan titik minimum? Titik maksimum merupakan titik yang berada di nilai tertinggi bagi sesuatu graf fungsi kuadratik. So, rujuk kat sini. Mana satu dia nilai tertinggi? Titik dia. Graf satu ke graf kedua? Nilai tertinggi. Ya, titik dia. Ya, betul. Graf satu. Graf satu ni berada kat atas kan? Dia maknanya, okey, saya bentuk ni 5. Okey, lepas tu sini 3 kan? Sebab dia lebih rendah. Jadi maknanya ni adalah titik maksimum. Maka ni adalah titik. Ya, betul. Jadi sini titik minimum, sini titik maksimum. Betul. Semua dah boleh bezakan. Hayo, senangnya. Okey, next. Okey, masih seorang. Jawab 4 soalan ni. Siapa nak jawab? Aktif sikit.
Ya, jap. Ya, ya betul. Bentukkan. Okey, boleh. Berbentuk? Ya. Lepas tu? Ya? Okey. Betul. Cepat sikit. Okey, jadi ni senang sajalah. Okey, the next. Next. Ni titik minimum, titik maksimum. Semua tahu beza kan? Okey. Okey, lagi satu perkara yang terakhir untuk kita belajar dalam bab fungsi kuadratik ini. Iaitu kita kena kenal pasti dengan pasti simetri. Apakah itu pasti simetri? Pasti simetri dia adalah garis lurus yang membahagikan graf kepada dua bahagian yang sama saiz dan bentuk. Okey? Faham tak? Maknanya garis tu akan wujud dekat mana? Cuba teka sikit. Tengah-tengah. Betul. Jadi, pasti simetri itu akan wujud dekat tengah-tengah. Okey. Next. Okey, macam mana kita boleh dapat satu nilai bagi paksi simetri? Kita boleh guna satu formula yang kita panggil X sama dengan negatif B 2A. Betul. Jadi, B tu apa? A tu apa? Orang tahu tak? Ya, tadi kita dah belajar kan? Kalau kita nak ambil nilai B dan nilai A, kita kena rujuk kepada fungsi kuadratik persamaan tersebut. Macam ni kan? Jadi, A dia adalah 4. Lepas tu, B tu adalah negatif angkat tadi tu kan? Lepas tu, C adalah 1. Okey, faham? Boleh. Okey, jadi next kan? Ni kena penting tau. Kena ingat. Okey, masih juga sama. Seorang nak cari paksi simetri. Macam mana? Cuba. Nak cuba? Boleh. Ni nak jawab dua soalan lah. Jadi 2 orang. Okey. Gunakan formula kelas. Okey. Cepat. Kedua jawapan dia Okey. Jadi kita cek sama-sama semakkan jawapan. Negatif 1 dengan 2. Betul. Okey, lagi. Last tu. Boleh. Okey. Soalan ketiga, jawapan dia ialah 0.25. Okey. Seterusnya ialah 0. Ya. Jawapan betul. 0.25 kita boleh tulis dalam bentuk pecahan juga 1/4. Okey, jadi sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Dia tak ada. Ya, betul. Ni persamaan sama, ni soalan sama juga dengan tadi tu. Disebabkan negatif 2x kuasa 2 tambah 18. Dari sini tak ada nilai bagi B. Jadi B tu kita tulis 0. Jadi 0 darab apa-apa jadi 0. Betul. Okey, sekarang ni semua konsep kita dah belajar. So, marilah kita tengok soalan yang sebenarnya akan wujud dekat percubaan anak SPM. Okey. Ni soalan macam biasa je kita akan jumpa. So, you kena banyak fokus lah. Okey. Mari kita tengok. Diberikan fungsi kuadratik fx sama dengan 4x kuasa 2 tolak 4x tambah 1. Nyatakan persamaan paksi simetri. Paksi simetri. Ada orang boleh jawab tak? Tadi tu. Paksi simetri adalah guna formula negatif B bagi 2A. Jadi, kita ambil je. Kalau B ni bagi fungsi kuadratik ni adalah negatif 4. Lepas tu, bagi dengan 2A. A tu 4. So, sama dengan 1/2.
Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk pecahan. Okey. Kenapa boleh tulis dalam bentuk pecahan? Sebab kita jarang lah guna bentuk pecahan dalam untuk menunjukkan satu nilai graf. Okey, kita asalnya guna perpuluhan saja. Jadi, dia jadi 0.5. Betul. Okey. Setakat ni boleh tak? Boleh Okey. Okey, ni jawapan dia. Okey, next. Sekarang ni kita jawab soalan yang kedua. Tentukan koordinat titik minimum atau maksimum bagi fungsi kuadratik tersebut. Dari sini kita ada dua maklumat kena cari. Apakah dua maklumat tersebut? Dia soalan kata tentukan koordinat. Jadi koordinat adalah kita punya maklumat pertama. Lepas tu titik minimum atau maksimum adalah dua maklumat tersebut. Okey? Faham? Boleh? So, kita kena step by step lah untuk dapatkan maklumat ini. Okey, macam mana kita boleh menentukan graf tersebut mempunyai sama ada titik minimum atau maksimum? Tengok nilai A. Ya, betul. Tepuk sikit. Okey, jadi tengok kepada nilai A. Jadi nilai A dia adalah lebih besar daripada kosong. So, bentuk graf tu akan wujud sebagai smell. Jadi titik dia akan wujud dekat bawah. Maknanya ni titik minimum. Tu je lah. Okey. Jadi dia dapatlah titik minimum. Okey. Sekarang ni kita nak bezakan. Sekarang ni kita dapat dia adalah titik minimum. Tapi soalan kita minta nak cari titik koordinat bagi titik minimum tersebut. Kalau tulis titik minimum koordinat, kita kena tulis dalam bentuk A, X, Y. Ini adalah bentuk suatu koordinat. Okay, next. Okay, so sekarang ni masalah baru wujud. Macam mana kita boleh dapat nilai X dengan nilai Y? Macam mana? Okey, kalau untuk mendapat nilai X dan nilai Y, kita kena rujuk kepada graf semula lagi. Jadi titik tu wujud dekat bawah kan, titik minimum. Lepas tu, actually lah, kita dah dapat nilai X bagi graf ini. Macam mana kita boleh dapat? Dengan rujuk kepada paksi simetri. Betul. Sebab paksi simetri, dia biasanya dekat tengah-tengah satu graf. Satu graf lah yang memisahkan dia dua orang dalam bentuk yang sama kan. So, kalau dia dekat tengah-tengah, titik minimum pun dekat tengah graf ini. So, kalau nilai bagi simetri ni adalah X sama dengan 0.5 kan tadi. Maknanya, ni koordinat bagi titik ni pun sama dengan 0.5. Kalau 1000? Betul. Okey, dapatlah nilai X. Okey, untuk mendapat nilai Y, kita kena tahu satu konsep lagi. Iaitu, Fx kita, dia sama dengan Y. Okey, so kita boleh guna formula yang tadi tu. Iaitu, Fx sama dengan 4x kuasa 2 tolak dengan 4x tambah dengan 1. Ubahkan Fx ni dengan Y. Lepas tu, gantikan nilai X yang kita dapat untuk dapatlah nilai Y. So, 4x, 4 buka kurungan 0.5 kuasa 2 tolak dengan 4 0.5 tambah 1. Lepas tu tekan kalkulator. Dapat jawapan apa? Kosong. Betul. Jadi jawapan dia adalah kosong. Okey. Tapi kita masih belum siap lagi. Kenapa? Sebab soalan ni minta kita cari koordinat. So, kalau bentuk koordinat kita tulis X, Y. Betul. Jadi, X dia adalah 0.5. Y dia adalah 0. Tu je lah jawapan bagi soalan kedua ni. Faham tak? Okey. Sekarang ni boleh faham? Okey, jadi itu je lah untuk hari ini saya bentangkan. Okey, saya ada soalan lagi tak?
Nak tanya. Tak ada, semua boleh. Okay, jadi semoga semua boleh pass lah. Pass examination. Thank you. Pass semua.